Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, berjumpa kita pada minggu ni untuk subjek sains. Untuk subjek sains. Okey, untuk minggu ni awak akan belajar berkenaan dengan baik buruk mikroorganisma. Minggu lepas kita dah terkenal apa itu mikroorganisma, apa maksud dia, apa jenis-jenis dia, macam mana dia boleh bertumbuh, macam mana dia boleh berbiak. Okey, untuk minggu ni kita tengok baik dan buruk mikroorganisma. Baik, sebelum tu kita tengok standard kandungan yang akan awak pelajari pada minggu ni. Okey, 3.1 mikroorganisma ialah benda hidup. Awak akan belajar 3.2.1 memerihal kesan buruk mikroorganisma melalui pemerhatian menerusi pelbagai media yang menyebabkan pelbagai penyakit, perebutan gigi, keracunan makanan dan kerosakan makanan. Juga awak akan memerihal kegunaan mikroorganisma melalui pemerhatian pelbagai media seperti kegunaan mikroorganisma dalam pembuatan roti, tapai, tempe dan yogurt, penghasilan antibiotik dan vaksin, penguraian bahan organik termasuk pembuatan baja dan rawatan loji kumbahan. Baik, Okey, apakah mikroorganisma? Kita ulang balik. Mikroorganisma ialah mikro bermaksud sangat halus. Organisma bermaksud benda hidup. Okey, mikroorganisma bermaksud hidupan seni yang sangat halus dan tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Itu maksud mikroorganisma yang awak belajar pada minggu lepas. Hanya boleh menggunakan mikroskop sahaja untuk melihat mikroorganisma. Dia ni tak nampak. Jadi kena guna mikroskop baru awak boleh nampak macam mana bentuk mikroorganisma tu. Kalau awak pakai pandangan mata kasar memang tak nampak. Okey. Baik. Jenis-jenis mikroorganisma pun awak dah belajar minggu lepas. Kita ada 5, bakteria, protozoa, virus, alga dan juga kulat. Okey, ini dia untuk minggu ni, kesan buruk mikroorganisma. Baik, Cikgu nak awak rujuk buku teks muka surat 32 dan 33. Boleh buka sekarang. Buku teks muka surat 32 dan 33. Okey, kita akan masuk satu persatu berkenaan dengan kesan buruk mikroorganisma ni. Baik, okey, lihat pada gambar, selain daripada merosakkan makanan kita jadi rosak, mikroorganisma ni beri kesan buruk pada manusia. Ada yang beri kesan buruk. Tak semua, kebanyakan. Faham Bukan semua mikroorganisma bagi kesan buruk. Tetapi ada yang bagi, ada yang tidak bagi kesan buruk kepada manusia. Okey, konjungtivitis. Apa tu? Okey. Konjungtivitis ni adalah berpunca daripada mikroorganisma jenis jenis apa? Virus lah. Virus. Konjungtivitis ni adalah sakit mata. Mudah merebak. Sebab tu kalau awak pergi klinik cakap kena sakit mata, doktor akan kuarantin awak dekat rumah. Dia tak bagi awak pergi sekolah. Duduklah dekat rumah. Sebab dia mudah merebak. Berpunca dari mikroorganisma. Tuberkulosis. Apa tu? Batuk dan selsema. Kurap. Kurap. Kalau awak ni jenis yang tak menjaga kebersihan, mudah kena kurap. Malaria, demam malaria yang dibawa oleh nyamuk. Dia adalah bakteria yang dibawa oleh nyamuk. Faham Okey, seterusnya. Sambungan lagi. Okey, kita ada mikroorganisma merosakkan makanan dan menyebabkan perubahan struktur makanan, tekstur, rupa, bau dan rasa. Awak boleh tengok makanan tu kalau rosak,
Maknanya awak boleh tahulah dari segi bau, rasa dia kalau macam susu rasa masam. Warna dia awak tengok kan, warna dia dah berubah, contoh macam ayam kan. Dia dah jadi macam lebam-lebam, tu dah rosak lah tu. Bakteria yang ada dalam mulut menukar gula dan kanji dalam makanan kepada asid yang menyebabkan perebutan gigi. Sebab itulah makanan yang rosak tu awak jangan makan. Awak makan, dia masuk, dia duduk dalam mulut awak, dia ubah gula dan kanji tu jadi asid. Gigi awak mudah rosak. Awak nampak ni, gigi dia. Punca dia daripada bakteria. Nampak ni, hitam. Pecah gigi dia hitam, patah. Ni disebabkan oleh mikroorganisma. Okey, selain pada tu, cerit-berit, muntah-muntah dan pening kepala ialah tanda-tanda kamu mengalami keracunan makanan. Faham Yes. Makanan tu dah rosak, kamu tak perasan, kamu makan, gigi boleh jadi rosak, perut kamu akan mula sakit. Bakteria tu dah masuk dalam perut. Bakteria seperti Salmonella yang terdapat dalam makanan rosak akan membiak dan mengeluarkan toksik dalam perut, dalam usus kita, menyebabkan kita cerit-berit. Faham Toksik tu Sebab tu kadang-kadang kita sakit perut, cerit-berit. Sebab kita makan makanan yang rosak. Makanan yang rosak tu ada bakteria yang bernama Salmonella. Dia boleh mendatangkan keburukan pada diri kita lah. Ini kaitan dia tadi. Daripada makanan yang rosak tadi, bakteria tu boleh masuk dalam badan kita melalui makanan yang rosak. Faham Yang dah tamat tempoh, tarikh luput, tu semualah tu. Itu adalah kesan buruk dia. Untuk kegunaan mikroorganisma ni, selain mikroorganisma juga ada yang bagi kebaikan. Ada yang menggunakan mikroorganisma untuk kebaikan. Sebagai contoh, ada kita guna mikroorganisma seperti fungi, protozoa, alga dan bakteria untuk memberi faedah kepada hidupan lain. Sebagai contoh, tengok dalam teknologi pembuatan makanan seperti keju dan yogurt, kita gunakan bakteria. Bakteria ni kita gunakan untuk buat keju dan juga yogurt. Ada macam Salmonella tadi, dia bagi kita keburukan. Tapi ada bakteria lain yang jenis mikroorganisma, jenis bakteria yang digunakan untuk buat keju dan juga yogurt. Sebagai contoh, yeast. Yeast digunakan dalam pembuatan roti, tapai dan juga tempe. Kita guna yeast nak buat roti, nak buat tapai dan juga tempe. Pernah tengok tak yeast? Mauripan kalau dekat kedai tu, ibu roti tu. Kalau kita nak buat pau ke apa, gunakan dia lah untuk buat makanan. Yang ni muka surat 34. Awak boleh rujuk muka surat 34. Keju dan yogurt diperbuat dari bakteria. Yeast, tempe, roti dan juga tapai diperbuat daripada yeast. Ada kandungan yeast dalam makanan tersebut. Baik, sambungan lagi. Selain daripada dalam teknologi penghasilan makanan, mikroorganisma juga digunakan dalam penghasilan dalam bidang perubatan seperti penghasilan antibiotik dan juga vaksin. Kalau awak rajin nanti awak cubalah cari vaksin COVID-19 tu diperbuat daripada apa. Dia mesti datang daripada mikroorganisma. Sebagai contoh cikgu bagi, awak kena patuk ular. Kalau awak kena patuk ular, kan, vaksin yang dia beri itu adalah antivenom yang diberi itu adalah antivenom yang diperbuat daripada bisa ular juga. Tapi diolahlah, diterbalikkan dia punya proses tu. Sama juga macam vaksin. Vaksin ni diperbuat daripada virus juga. Dia terbalikkan. Dia akan lawan virus, tapi dia akan terbalikkan jadi virus baik lawan virus jahat macam antibiotik ni.
Dia antibiotik ni sebenarnya dia virus juga, tapi dia masuk dalam badan awak dan dia akan menyerang balik virus jahat yang dalam badan. Okey. Penghasilan antibiotik dan vaksin dapat menguatkan sistem imunisasi badan. Antibiotik dan vaksin digunakan untuk menghalang pertumbuhan mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Antibiotik dan vaksin ni dia akan kuatkan kita punya sistem pertahanan dalam badan. Faham Okey, seterusnya. Penguraian bahan organik muka surat 35. Selain daripada kesan buruk, kebaikan dia juga dalam bidang makanan, perubatan, juga dalam bidang pemprosesan bahan organik. Cuba kita tengok mikroorganisma akan merepotkan tinja ayam, tinja lembu atau tinja kambing yang digaul dengan serbuk kayu. Perebutan bahan ini membentuk baja organik. Baja organik ni baja daripada najis-najis haiwan. Dicampurkan dengan mikroorganisma dan diperap sampai 5 ke 6 bulan. Bila dah hancur, baru dia dibungkus dan dipasarkan. Bakteria digunakan untuk merawat sisa kumbahan dan memusnahkan sisa-sisa toksik yang terdapat dalam loji kumbahan. Awak tengok loji kumbahan tu kan, awak punya najis semua tu kan, dia kumpul dalam satu tempat. Macam mana dia nak musnahkan mikroorganisma jahat dalam loji tu? Dia masukkan mikroorganisma lain untuk neutralkan balik sisa kumbahan tu. Selain kesan buruk, ada mikroorganisma yang boleh memberikan faedah kepada hidupan lain. Antaranya ialah mikroorganisma digunakan dalam pembuatan makanan, tadi yang cikgu sebut, pembuatan makanan, penghasilan antibiotik dan vaksin, penguraian dan perebutan bahan organik, pembuatan baja dan rawatan sisa kumbahan untuk kesejahteraan manusia. Perlu diuraikan. Kalau kita duduk dekat kawasan taman, mesti ada tangki kumbahan. Tangki kumbahan tu, dalam tu penuh dengan mikroorganisma jahat. Jadi macam mana nak bagi bersih, dia campurkan dengan mikroorganisma baik supaya tangki kumbahan tu dapat dirawat. Dia sama je proses dia. Dia akan berlawan balik. Okey. Tugasan. Baik, tugasan awak minggu ni amat mudah saja. Okey, yang pertama awak salin dan jawab soalan nombor 1 hingga 5, buku teks muka surat 44. Inilah dia. 1 hingga 5. Salin dan awak jawab. Macam ni antara contoh di bawah yang manakah sesuai menggunakan dilihat dengan menggunakan mikroskop, dah belajar kan? Dia ada. Kemudian pilih jawapan yang betul. Perhatikan gambar. Antara pernyataan berikut yang manakah benar tentang tepung hitam pada roti? Awak gariskanlah jawapan yang betul. Nombor 2 ni gariskan. Nombor 1 bulatkan jawapan yang betul. Nombor 3 bulatkan juga. Nombor 4 bagi sebab. Mengapa? Kerana apa? Lim dijangkiti konjungtivitis. Apakah yang perlu dilakukan oleh Lim? Tadi cikgu dah sebutkan. Okey, awak salin dan jawab soalan 1 sampai 5 sahaja. Buat dalam buku sains lah, buku tulis sains. Bila dah siap, ambil gambar, hantar pada saya sebagai bukti yang awak telah menyelesaikan tugasan untuk minggu ni. Mudah saja. Minggu depan kita akan jumpa bersemuka, cikgu akan semak balik. Okey. Itu sahaja untuk minggu ni. Sekian, terima kasih.